Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih dan selamat kembali ke channel YouTube saya Cikgu Mus. Pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita untuk matematik tambahan tingkatan 5, topik taburan kebarangkalian. Jangan lupa like, share dan subscribe kerana subscribe itu adalah percuma. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, so kita tengok contoh 3 muka surat 146. Okey, biasanya memang dadu lah biasanya. Contoh kah, soalan kah, ini yang paling senang. Contoh ialah dadu. 2 biji dadu adil dilambung serentak sebanyak 3 kali. Okey, saya highlightkan. Katakan X ialah pemboleh ubah rawak diskrit untuk mendapat 7 daripada hasil tambah dadu pertama dan dadu kedua. So, X kita ialah untuk mendapat 7 daripada dadu 1 dan dadu 2. So, saya letak D1 tambah D2 sama dengan 7. Itu adalah kita punya X. Untuk mendapat 7 daripada hasil tambah dadu pertama dan dadu kedua. Tuliskan nilai X dalam bentuk tata tanda set. B. Lukis gambar rajah pokok untuk mewakili semua kesudahan yang mungkin. C. Daripada gambar rajah pokok, DB kira kebarangkalian bagi setiap nilai X yang mungkin. Dan D. Tentukan jumlah taburan kebarangkalian bagi X. Untuk soalan contoh 3 ini sama macam aktiviti yang kita sudah tengok tadi. Dia punya flow soalan dia. Okey, soalan A. Dia minta tuliskan nilai X dalam bentuk tata tanda set. X ialah kebarangkalian untuk mendapatkan 7 daripada hasil tambah dadu 1 dan dadu 2. So, apakah kebarangkalian diskritnya? Kita tadi melontar berapa kali? Awak lambung 3 kali. Bila awak lambung 3 kali, maksudnya kemungkinan dia adalah lambungan yang pertama, awak tak dapat. Lambungan yang kedua, awak tak dapat 7. Lambungan yang ketiga pun tak dapat 7. So, kebarangkalian untuk mendapat 7 bagi ketiga-tiga lambungan adalah sifar. Itu maksudnya. Kemudian, okay, so dekat sini tadi, saya sambung balik cerita. Kalau lambungan yang pertama, awak tak dapat 7. Lambungan yang kedua, awak dapat 7. Lambungan yang ketiga, awak tak dapat 7. So, apakah awak punya kesudahan untuk mendapatkan 7? Sekali sahaja. Kan? Okey, contoh lagi. Awak lambung pertama dapat 7. Lambung yang kedua dapat 7. Lambung yang ketiga tak dapat 7. So, bukan kebarangkalian. Dia punya bilangan untuk awak mendapat 7 ialah 2 kali. So, kalau awak lambung, yang pertama dapat 7, lambung yang kedua dapat 7, lambung yang ketiga dapat 7. So, bilangan awak untuk mendapat 7 ada 3 kali. So, untuk dekat sini, bila dia kata nilai X dalam bentuk tata tanda set, macam tadilah, awak dapat sifar, awak dapat 1, awak dapat 2 7, dan awak dapat 3 7. Maksudnya lambungan yang pertama 7, lambungan yang kedua 7, lambungan yang ketiga pun 7. So, maksimum awak setakat 3 sahaja sebab awak lambung 3 kali. Sebab awak lambung 3 kali. Untuk diskrit ini adalah dia punya bilangan. Kan yang boleh dibilang. Ingat lagi, untuk diskrit adalah yang boleh dibilang. Okey. Untuk soalan B. Lukis gambar rajah pokok untuk mewakili semua kesudahan yang mungkin bagi X. Katakan T mendapat 7 dan T tanda tidak mendapat 7. Saya buat macam inilah. Walaupun dalam buku teks dia guna huruf T dengan R. Saya rasa confused. Saya yang confused. So, saya letak T untuk dapat 7. T 7. Dan T tanda adalah bukan 7. Maksudnya tidak mendapat 7. So, dekat sini, mestilah ada 2 kebarangkalian kan. Yang pertama dapat 7 dan yang kedua tak dapat 7. Dekat sini, kita melibatkan 2 dadu. So, bila melibatkan 2 dadu, situasi dia lebih kompleks daripada 1 dadu. So, kita tak tahu
apa kebarangkalian untuk mendapat 7? Sebab ada 2 dadu. Dia tak boleh macam, okey, 1/6 tambah 1/6 dapat 2/3. Macam itu. Okey? Tak boleh. Walaupun dia ada 2 dadu kan. Kan satu dadu dapat 1/6, satu dadu 1/6, awak tambahkan dapat 2/6. Tak boleh macam itu. Sebab ini adalah rawak. So, bila awak lambung sekali dua-dua dadu tu, kita macam jadi perlu macam awak boleh imagine dadu itu macam mana. So, kita cari kebarangkalian untuk mendapat 7 untuk kedua-dua dadu itu. So, dadu yang pertama, dadu kita ada 6. Sebab ini dia kata dadu adil lah. Dia kata dadu adil. So, dadu adil ada 6 permukaan. Kemudian, dadu yang kedua pun 6 juga permukaan. Okey, so kita nak cari hasil tambah kedua-dua dadu ini. Kalau dadu yang pertama dapat 1, dadu yang kedua dapat 1. So, hasil tambahnya kita dapat 2. Kalau dadu yang pertama dapat 1, dadu yang kedua dapat 2, dapat hasil tambahnya adalah 3. Dan kita teruskan. Teruskan. Okey, so dapat dekat sini 7-nya. Dia dapat 7 kalau dadu yang pertama dapat 1, dadu yang kedua dapat 6. Barulah kita dapat 7. So, kita cari lagi. Macam mana kalau dadu yang pertama itu ialah 2? Kalau dadu yang pertama itu ialah 2, kita dapat. Kalau dia dekat sini, barulah dapat 7. Teruskan lagi. Cerita dia panjang. Sebab itu saya cakap tadi, dekat sini awak tak boleh terus macam simplifykan dia 1/6 tambah 1/6. Kan ada 2 dadu. Tak boleh macam itu. Kita perlu tengok dia punya kebarangkalian kedua-dua itu sekaligus berlaku. So, dekat sini, bila ada 2 dadu macam ini, kita tengok hasil tambah 2 dadu tadi untuk mendapat 7 kan. So, ini adalah kita punya N. Bukan N. So, ini adalah kita punya peristiwa. Peristiwa untuk mendapatkan 7. So, apakah bilangan peristiwa untuk mendapatkan 7 daripada kita punya cerita ini tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Untuk mendapatkan 7 daripada hasil tambah dadu 1 dan dadu 2. Kemudian, kita punya sampel. Sampel ada berapa? So, sampel kita 6. Dalam 6 ada 36. Maka, kebarangkalian untuk mendapatkan 7 ialah 6/36. Boleh ikut? Ini sebenarnya basic ini awak sudah belajar dekat matematik. Ini awak dah belajar dekat matematik. So, ini saya sudah explain tadi. 6/36. Ataupun boleh dipermudahkan dia jadi 1/6. Ini adalah kebarangkalian untuk mendapatkan hasil tambah dadu 1 dan dadu 2 dapat 7. Kebarangkaliannya untuk mendapat 7. Ini belum buat gambar rajah pokok lagi ya. Ini baru mencari kebarangkalian untuk mendapat hasil tambah 7. Bila dah dapat hasil tambah 7 ini, barulah kita boleh sambungkan kita punya gambar rajah pokok ini. Okey. Katakan T adalah untuk mendapat 7 dan T tanda tidak mendapat 7. Okey, lambungan yang pertama awak akan dapat 7. Lambungan yang pertama tadi adalah 7, 1/6. Kemudian, untuk tidak mendapat 7 adalah 5/6. Sebab tadi kan dekat rumus kita sudah tengok untuk mencari PA tanda adalah 1 tolak PA. So, untuk mencari T tanda, 1 tolak 1/6 dapatlah 5/6. Okey, kemudian untuk lambungan yang kedua. So, kita masih sama juga, dadu yang sama, permukaan yang sama. So, makanya untuk mendapatkan 7 pun masih sama. 1/6. Kemudian, kebarangkalian untuk tidak mendapat 7 pun 5/6. Yang bawah ini pun dia sama juga. Sebab dia dadu yang sama, awak ulang. So, lambungan yang pertama dan ini lambungan yang kedua. Dia suruh lambung berapa kali tadi? 3 kali. So, bila dia lambung 3 kali, awak tambah lagi satu ranting pokok itu untuk lambungan yang ketiga. So, awak
teruskan. Setiap kesudahan ini awak akan dapat T. Ya, biasanya untuk level awak saya rasa sampai lambungan yang ketiga sahaja. Okay, so ini adalah awak punya gambar rajah pokok. Bila sudah selesai gambar rajah pokok macam ini, kita mestilah nak tahu apakah kesudahannya. Kesudahannya adalah dekat sini. T, untuk ranting yang pertama, T, T, T. Dapatlah T, T, T. Maksudnya dapat 7, dapat 7, dapat 7. Lambungan yang kedua, 7, 7 dan bukan 7. Dia terus ke situ pula. Okay, so X adalah bilangan. X tadi adalah bilangan dapat 7. Okay, bilangan dapat 7. So dekat sini ada berapa 7? T, T, T. So bilangan untuk dapat 7 ada 3. Tengok. Okay. Dekat sini T, T dan T tanda. Maksudnya ada berapa dapat 7? Ada 2 sahaja T. So bilangan untuk dapat 7 ada 2. Tengok balik yang bawah ini. T, T tanda, T. So, ada berapa dapat 7 dekat sini? Ada 2. Sambung lagi. T, T tanda, T tanda. Ada berapa dapat 7? Sekali. Sambung yang bawah ini pula. T tanda, T, T. Ada berapa dapat 7? 2. T tanda, T, T tanda. Ada berapa dapat 7? Sekali. Dan kita teruskan lagi. T tanda, T tanda, T. Ada berapa dapat 7? Sekali. Tengok yang bawah ini lagi. Last. T tanda, T tanda dan T tanda. So, ada berapa dapat 7? Sifar. Kemudian, kita mesti cari kebarangkalian untuk mendapatkan kesudahan ini. Kebarangkalian kita perlu cari. Okay. Soalan C. Daripada gambar rajah pokok di B, kira kebarangkalian bagi setiap nilai yang mungkin. Okay. Daripada gambar rajah pokok di B. Okay. Kita sudah kira tadi, kebarangkalian untuk mendapat 7 ialah 1/6. Kebarangkalian untuk mendapat 7 ialah 1/6. Dan kebarangkalian untuk tidak mendapat 7 ialah 5/6. So, kita punya cerita fokus kepada... Apa cut mak kau? Sorry. Fokus kepada dua nilai ini. 1/6 dan 5/6. Okey, so yang pertama sekali, dia minta bagi setiap nilai X. X kita tadi berapa? Sifar 1, 2, 3. Betul? So, makanya kita perlu cari untuk sifar dulu. Px sama dengan sifar. Kita tengok untuk Px sama dengan sifar daripada gambar rajah pokok tadi, dia dekat sini. Ni dia. So, 5/6, 5/6, 5/6. Ini adalah kita punya X sifar. Okey, makanya kita dapatlah P, T tanda, T tanda, T tanda. 5/6 darab 5/6 darab 5/6. So, dapatlah 125/216. Ini adalah kebarangkalian sifar dapat 7. Okey, kita tengok 1 pula. Okey, kita tengok 1. Ini dalam bentuk perpuluhan. Okey, saya lupa nak pesan. Tulis dalam bentuk perpuluhan. Okey, kalau perpuluhan, 4 angka bererti ataupun 4 tempat perpuluhan. Untuk selamat, 4 perpuluhan lah. Okey, kemudian kita cari pula kebarangkalian sekali dapat 7. Untuk sekali dapat 7, kita tengok balik gambar rajah pokok. Sekali dapat 7, dia ada dekat sini.
Itulah tujuannya awak kira tadi. Sekali dapat 7 adalah yang 1, 2, 3. Iaitu T, T tanda, T tanda. Kemudian T tanda, T, T tanda. Kemudian T tanda, T tanda, T. So, dapatlah dekat sini kita punya itu. Ingat lagi tadi, dia kalau across, dia darab. Down, dia tambah. Ini awak dah belajar dekat matematik. Jangan cakap awak belum belajar. So, sebab itu dia tambah. Sebab dia down the tree. Dia turun ke bawah. So, dekat sini tadi, dekat sini adalah 1/6, 5/6, 5/6. Sebab dekat sini kita ada T, T tanda, T tanda. T tanda tadi ialah 5/6. Kemudian P, T tanda, T, T tanda. So, 5/6, 1/6, 5/6. Kemudian T tanda, T tanda, T, 5/6, 5/6, 1/6. Okay, tekan kalkulator. Dapat 75/216. Tukarkan dalam bentuk perpuluhan, 0.3472. So, kebarangkalian untuk mendapat sifar 7 ialah 0.5787. Kebarangkalian untuk mendapat sekali 7, 0.3472. Okey, kita tengok pula kalau 2 kali. Sama juga. Kalau 2 kali, kita tengok balik gambar rejah pokok. So, kalau 2 kali, kita tengoklah yang mana kita dapat 2 kali tadi. Dekat sini. Ini adalah 2, 2 dan 2. So, ini yang awak perlu tengok. Ini adalah 2, ini adalah 2, dan ini pun 2. Kemudian, dapatlah yang ini. So, P, T, T, T tanda. P, T, T tanda, T. Tambah P, T tanda, T, T. Ini tadi semua kesudahan. Semua kesudahan yang kita nak tengok. Kemudian kita kira T adalah 1/6, T adalah 1/6 dan T tanda ialah 5/6. So, awak kira semua, tambah 1/6 darab 5/6 darab 1/6 tambah 5/6 darab 1/6 darab 1/6. Tekan kalkulator, dapat 15/216. Ungkapkan dalam bentuk perpuluhan, 0.695. So, dekat sini dia tulis dalam 4 tempat perpuluhan. Okey, so kalau awak nak tulis 4 tempat perpuluhan, itu lebih baik lah, lebih baik. Dan seterusnya, tadi nilai X kamu adalah 0.123. 0.123. So, tinggal 3 yang terakhir. So, untuk 3 mestilah 7, 7, 7. T, T, T. Yang ini tak perlu tengok pun tak apa. So, untuk T, T, T. T adalah 1/6. T lagi 1/6. T lagi 1/6. So, dapatlah 1/216. Tekan kalkulator. Dapat 0.046. Okey, ini adalah kebarangkaliannya. Okey. So, itulah tadi kebarangkalian untuk mendapat sifar 7, kebarangkalian untuk mendapat 1 kali 7, kebarangkalian untuk mendapat 2 kali 7, kebarangkalian untuk mendapat 3 kali 7. Dia macam itu. Okey, so sekarang soalan D, tentukan jumlah taburan kebarangkalian bagi X. Jumlah taburan kebarangkalian. So, tadi kita ada apa? PX sifar, PX1, PX2 dan PX3. Yang ini tadi kita ada. So, PX sifar tadi kita sudah kira, kita dapat sifar 0.5787. Maksudnya, tidak ada pun dapat 7. Yang dekat sini, sekali dapat 7. So, sifar 0.3472. 2 kali dapat 7, sifar 0.0695. 3 kali dapat 7, sifar 0.0046. So, soalan minta jumlah. So, kalau jumlah kita tambahkan. Okey, kalau jumlah kita tambahkan.
So, bila awak tekan kalkulator, mungkin dia bukan 1 lah. Bila awak tambah, okay, saya cuba lah. Saya cuba dulu tekan kalkulator. Tambah sifar perpuluhan 3472 tambah sifar perpuluhan sifar 695 tambah sifar perpuluhan sifar. Dia dapat ngam-ngam 1. Okay, baguslah tu. Kadang-kadang biasa dia dapat sifar perpuluhan 99987 nyet macam itu. So, kalau awak bundahkan, awak masih dapat 1. Okay, sepatutnya awak dapat 1. Kalau awak kira-kira awak tak dapat 1, lebih besar daripada 1, maksudnya salah lah tu. Sebab kebarangkalian suatu peristiwa berlaku paling besar adalah 1. Kalau awak kira-kira lebih daripada 1, maksudnya adalah salah kira tu. Okay, so kesimpulan. Ui, lama ni. Okay, so untuk 1, ini tadi kita sudah tengok. Dekat sini dia cuma nak cerita hasil tambah kebarangkalian pemboleh ubah rawak diskrit berlaku semuanya sekali adalah 1. Bila peristiwa X sifar tambah X1 tambah PX2 tambah PX3 tambah seterusnya, hasil tambah semua benda itu awak akan dapat 1. Macam yang kita dah tengok tadi. Kalau lebih daripada 1, maksudnya 1.9, maksudnya awak salah kira. Kalau 1 perpuluhan sifar-sifar 1, 2, 3, boleh lagi lah tu. Okay, sepatutnya dia tak boleh lebih besar daripada 1. Dan yang kedua, ini adalah dalam subjek matematik kebarangkalian mudah. Kebarangkalian satu peristiwa berlaku adalah bilangan kesudahan peristiwa A bahagi dengan ruang sampel. Yang ini awak sudah tengok. Dan kemudian dekat sini adalah jika A tanda ialah pelengkap bagi peristiwa A, maka PA tanda kebarangkalian suatu peristiwa A berlaku adalah 1 tolak kebarangkalian peristiwa A. Dia PA tanda sama dengan 1 tolak PA. Kenapa 1 tolak? Sebab 1 kan paling besar. Sebab itu kita guna 1. Okey. So, untuk latihan tidak banyak. Saya rasa 1 soalan saja saya bagi. Sebab 1 soalan pun awak dah tengok tadi. Banyak benda yang awak perlu buat kan. So, 1 soalan. 5.3 berkutik 147. Soalan 1. Cukup. Bagi banyak-banyak pun, bukannya buat. Bagi 1 pun awak tak buat. Macam mana? Okay. Buat lah. Buat. So, biasanya untuk kebarangkalian ini dia keluar dekat paper 1. Kita tak tahu silibus baru. Awak adalah silibus baru KSSM. Kemungkinan besar dia akan keluar juga dekat paper 2. Kalau dia keluar dekat paper 2, soalan dia memang kau-kau. Susah. Saya cakap susah.